Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni 10 hari bulan 3 bersama lagi kami untuk berkongsikan tips-tips yang bermanfaat. Okey, hari ni saya Syazwani bersama saya punya partner, Saya Diana. Okey, hari ni kami berdua akan berkongsikan Cara menghilangkan stres di tempat kerja. okey, cara menghilangkan stres di tempat kerja. Okey, sekarang sebenarnya stres kat tempat kerja ni ada disebabkan beberapa faktor. Di mana faktor yang lambatkan kerja, lepas tu faktor yang dikelilingi dengan orang yang negatif ataupun masalah kerja yang tak kena dengan jiwa. Okey, semua tu boleh mendorong kita untuk berasa stres apabila kita berada di tempat kerja. Okey, hari ni kami berdua akan kongsikan tips-tips menarik lah untuk kita menghilangkan stres apabila di tempat kerja. Okey, salah satu tipsnya apa Yana? Kongsikan. Kita cari kawan yang rapat. Contoh macam mungkin kita rapat dengan dia kan. Kebetulan dia satu kepala dengan kita, so kita boleh buat tak stres lah. Ya, maksud dia kita boleh kongsikan masalah ataupun perasaan dekat dia lah supaya kita tak pendam masalah tu seorang-seorang. So bila kita ada kawan yang rapat, orang yang kita percayai, kalau kita ada stres kerja ataupun banyak kerja, kita bercerita dengan dia, kita kongsi ataupun luahkan perasaan apa yang kita rasa bila kat tempat kerja. So benda tu akan jadi sedikit sebanyak kurang beban untuk kita untuk berfikirlah masalah yang kita hadapi. Okey, tips yang kedua adalah buang masalah peribadi. Okey, kita semua manusia ada masalah masing-masing. Okey, kita bekerja dengan di rumah adalah tempat dan situasi yang berbeza. Okey, kalau boleh masalah peribadi tu kita tinggal dekat rumah. Orang kata tinggal dekat rumah sebab apabila kita di tempat kerja, kita kena fokus kerja yang diberi oleh bos ataupun rakan-rakan. Itu tanggungjawab lain yang melibatkan semua komuniti di tempat kerja. Okay, di rumah, masalah di rumah. So apabila dah melangkah masuk pagar ataupun pintu tempat kerja, tinggal masalah peribadi kita dekat luar pagar. Supaya apabila kita dah melangkah masuk, kita akan fokus. Kita akan rasa macam okey, hari ni semangat nak buat kerja. Kita tinggal sekejap masalah peribadi. Sebab bila kita campurkan masalah peribadi dengan kerja, menyebabkan kita stres. okey, itu akan menyebabkan kita stres sebab kita nak fokus kerja, bos bagi banyak kerja dan kita nak fokus hal peribadi kita lah. Okey, tu antara tips yang selalulah kita hadapilah, mencampur adukkan masalah peribadi dengan hal kerja. Okey, tips yang kedua adalah kita jangan overthinking. Okay, overthinking macam mana tu? Bila kita fikir bukan-bukan tu yang membuatkan kita stres. Lepas tu bila kita overthinking ni, kita macam sudah set minda kita yang sesuatu yang buruk lah. Lepas tu overthinking maksud dia macam kita fikir okey, hari ni bos bagi kerja, tak boleh buat lah kerja tu, rasa macam susahnya. Lepas tu nanti dia punya result ataupun dia punya hasil dapat macam ni. Ya, lepas tu yang membuatkan kita stres. Okey. Lepas tu kita boleh hias tempat kerja kita, meja kerja. Okey, meja tu. Sebelum tu, mari guys and pray for Haliza Industry. Thank you so much untuk wishes. Okay, hiaskan meja kerja macam Yana mention. Okay, hias meja kerja ni maksud dia kita letaklah bunga ke ataupun benda-benda hijau ataupun benda yang menarik perhatian kita untuk duduk kat tempat kerja dan terus buat kerja. Sebab setengah manusia ni psikologi dia akan dipengaruhi dengan benda yang dia tengok ataupun benda yang dia suka. Contohnya kita suka benda yang hijau, so kita boleh hiaskan meja kita dengan pokok-pokok ataupun dengan wallpaper, tapi jangan terlalu banyak. Dia minimizekan apa yang kita dekor kita punya tempat kerja. Sebab kalau terlalu banyak decoration akan diserabut pula. Kita pula stres lagi bertambahlah stres kita kat tempat kerja, adalah kerja banyak. Lepas tu lagi bertambahlah.
Okay, Kak Aji, Kak Hai Vida Kak Vida Idris. Hai. Okay, seterusnya kita tips yang keempat adalah kita kena sentiasa bergerak. Okey, Ya. bergerak bermaksud bukan kita pergi curi tulang ataupun berjalan ke sana ke sini. Maksud dia tu kita Ambil membuatkan ketenangan. Yes, ketenangan. Maksud dia nak berjalan untuk menghirup udara segar sekejap sebelum start lagi kerja. Okey, ataupun kita pergi sekejap jalan untuk bersembang sekejap dengan rakan sekerja untuk release sekejap stres, tapi jangan lama-lama lah, dia minimiskan masa. Ataupun kita berjumpa dengan kita department, contoh department production. So kita nak sembang dengan department lain untuk tanya khabar ke apa ke, kan tak selalu berjumpa. So daripada situ kita akan rasa macam stres tu hilang sekejap. Sebab apa, bila kita bergerak, kita bergerak, dia akan otot kita dia akan meriliskan macam kita relax lah. Kita taklah duduk sangat lemah, lesu. So kita perlukan ada pergerakan. Okay, seterusnya tips yang kelima adalah Yana, Rancangan jadual anda dengan baik. okay, macam mana tu kita nak suruh penonton ataupun viewer kita sekarang ni untuk rancangkan jadual yang terbaik. Macam mana tu? Macam kita atok macam hari ni aku buat yang ni, kena siapkan. Lepas tu macam tak bercampur aduk lah. Ya, okey, salah satu tips untuk buat jadual ni adalah Hai Rahayu Azura. okay, hai Rahayu Azra. Okey, salah satu yang tips yang nak cakap untuk kita buat jadual di mana untuk kita rancang kerja kita hari ni, hari esok dan seterusnya. Okey, contoh macam hari ni kita perlu buat jadual di mana kita kena mengutamakan kerja yang kita nak hantar dulu, yang due date hampir. Okey, sebab apa? Supaya kita tak rushing bila majikan ataupun pihak lain yang nak kerja kita tu. So cuba susun jadual kerja kita mengikut due date. Hari ni okey, yang ini nak hantar dulu, yang ini kemudian. So ikut due date. Bila kita akan ikut due date, kita akan fokus untuk kerja yang nak hantar due date yang dekat tu. Yang belakang-belakang tu tak apa sebab kita masih ada masa lagi. Apabila kalau kita letak yang due date yang dah nak hantar ke belakang, nanti kita stres sendiri. Sebab apa? Contoh due date esok tapi kita fokus kerja yang nak hantar bulan depan. So maksud dia kat sini kita akan jadi rushing lah, kita akan tergesa-gesa. Ya Allah, tak siap lagi ni, nak kena hantar dah. Macam tu. Okey, so kita kena ni lah, kalau jadual ni rancang lah yang due date hampir, yang penting yang nak dihantar dulu. Yang lambat ataupun yang belum penting kita kebelakangkan sikit lah. Dan sebelum tu juga, masuk kerja di awal waktu, kita dah list dah apa benda yang kita nak buat hari ni, supaya kita akan ikut je jadual tu secara teratur lah, supaya kita takkan hari ni nak buat ni, hari ni nak buat ni, hari ni, padahalnya benda tu dah tak teratur, benda tu dah macam tak penting sangat pun, tapi kita disebabkan kita tak ada jadual, kita nak buat semua dalam satu masa. So tak boleh lah macam tu, sebab kita manusia sebenarnya kita kena sistematik. Kita kena ada apa? Kita ada rancangan. Ya, rancangan, sistem, supaya kita akan ikut je flow hari ni kita nak buat apa. Okey. So seterusnya Yana, tips yang ke-6, kalau tak silap saya. Kita selalu kekal aktif. Okey, kekal aktif tu maksud dia macam tadilah, kita bergerak ataupun kita datang kerja tu kalau nak ambil sedikit masa untuk senaman pagi kan, untuk renggangkan otot kita ke, untuk sebelum kita nak untuk cerdaskan minda, untuk darah kita berjalan dengan lancar sebelum kita menggunakan otak kita berfikir untuk melakukan pekerjaan. Okey, seterusnya adalah tips yang ke-7. Okey, tips yang ke-7 adalah pemakanan yang sihat, diet yang seimbang. Okey, kat sini rata-rata kita semua kita tahulah diet yang seimbang tu amat penting untuk keperluan kita di awal hari permulaan, di awal permulaan hari kita, hari contoh hari ni. Okey, so kita kena selalu macam mana orang kata, mendidik ataupun mempraktikkan diet yang seimbang. So kita sebabnya kita di tempat kerja kita akan menggunakan anggota badan.
penggerakan, minda untuk fikir. So kalau kita tak jaga pemakanan, benda tu akan efek kita punya mentaliti, badan, kita punya daya tahan badan kita. Maksudnya kalau kita terlalu makan benda yang tak sihat, kan contohnya makanan yang berlemak, so dia akan buat kita menjadi lesu, lemah. Bila pergi kerja je rasa nak tidur. Kita rasa malas. Kita rasa malas, kita rasa macam nak tidur je. Sebab apa? Sebab makan makanan yang tak sihat. Bila kita makan makanan sihat, benda tu akan merangsang dan mempengaruhi kita lah untuk untuk terus lebih cergas, memulakan pekerjaan dan fokus untuk pekerjaan. Okey, cukuplah 7 tips hari ni yang